Hai, Assalamualaikum. Nama saya Sabila Idrina binti Zari. Saya kos DDWW. Hai, nama saya Siti Nusakira binti Syamsuddin, kos DDWW. Saya Hanifah Risha binti Hasan daripada kos DDWW. Saya Siti Nobalkis binti Abdullah daripada kos DDWW. Kumpulan kami menubuhkan syarikat Rina Kistina Scarf. Yang pertama, latar belakang syarikat. Syarikat Rina Kistina Scarf merupakan sebuah perniagaan yang ditubuhkan oleh kumpulan kami. Perubahan perniagaan ini adalah hasil daripada cetusan idea 4 orang rakan mengenai perniagaan tudung di Malaysia. Maka lahirlah satu ilham terhadap penghasilan penjualan barang siap yang diambil daripada pembekal dan dijual semula oleh syarikat Rina Kistina Scarf. Perniagaan ini ditubuhkan pada 1 Januari 2020 dan mendapat sokongan daripada pelanggan kami yang berhijab. Syarikat Rina Kistina Scarf ini telah beroperasi di alamat nombor 38 Jalan Padi Emas 1/4 Kampung Sukadekanan 81200 Johor Bahru, Johor. Syarikat ini hanya bermodalkan RM500,000 dan mampu bersaing dengan syarikat fashion yang lain. Carta organisasi syarikat ini terdiri daripada pengarah syarikat iaitu Siti Nobalkis binti Abdullah, Setiausaha Syarikat Hanifah Risha binti Hasan, pengurus operasi saya sendiri, pengurus kewangan Siti Nosyakira binti Syamsuddin, penghantar barang Ahmad dan pengurus belian Alia. Produk yang disediakan oleh syarikat kami ialah produk tudung iaitu bawal dan shawl, di mana idea ini tercetus daripada pemerhatian yang dibuat terhadap trend fashion wanita hijab pada masa kini, yang mana syarikat telah mengutamakan produk pakaian yang berfashion. Cetusan idea ini memudahkan dan menarik minat pelanggan untuk membeli pelbagai jenis tudung yang dijual syarikat kami. Justru itu, dengan adanya syarikat tudung ini, pembeli dapat menggayakan, memberikan keyakinan dan keselesaan semasa dipakai oleh wanita berhijab kerana materialnya yang selesa dan coraknya yang pelbagai. Okey, tudung yang kami jual iaitu bawal cotton, shawl chiffon, pleated shawl, shawl satin, bawal crepe dan shawl crepe. Seterusnya, objektif syarikat Rina Kistina adalah: yang pertama, memenuhi keperluan markah kerja khusus sistem maklumat perakaunan. Kedua, memupuk amalan kerjasama antara ahli kumpulan. Ketiga, menambah ilmu pengetahuan seperti kemahiran berfikir. Keempat, membina keyakinan diri untuk menyuarakan pendapat atau idea. Kelima, meningkatkan kemahiran berkomunikasi antara ahli kumpulan seperti melakukan perbincangan. Keenam, memupuk sifat komited dalam melakukan tugasan. Ketujuh, meningkatkan ketahanan mental, emosi dan fizikal. Visi bagi syarikat kami ialah kami bermatlamat untuk sentiasa menjadikan pemakaian bertudung adalah pilihan utama dalam kalangan gadis muslimah. Dan bagi misi syarikat kami ialah memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan, menjamin kepuasan pelanggan dengan memberikan kualiti fabrik yang baik dan jahitan tudung yang kemas dan cantik. Seterusnya ialah memastikan harga yang ditawarkan adalah berbaloi, dan akhir sekali ialah menjadikan pemakaian bertudung sebagai fashion bagi gadis muslimah. Untuk urus niaga berikut pada Januari 2020, transaksi rekod, tarikh dokumen dan fikiran urus niaga pada Januari 2020 bila 1 Januari kita memulakan perniagaan dengan cek di bank iaitu RM500,000 sebagai modal permulaan perniagaan. Kita juga ada menyewa sebuah butik di rumah kedai kampung Sukadekanan dengan harga RM1,500 untuk deposit 2 bulan dan RM1,000 untuk sewa bulanan Januari 2020. Pada 2 Januari, kita ada membeli berangkaran dengan RM30,000 dan insurans kenderaan bermotor sebanyak RM1,500 dari Bavarian Autopart Sendirian Berhad. Pada 3 Januari juga, kita ada keluarkan wang tunai runcit dari bank dengan berharga RM1,050. Pada 4 Januari, kami ada buat pesanan belian daripada syarikat Rina Scarf
dengan terma kredit 14 hari, iaitu 1 unit prepaid shell, 1 unit prepaid shell pada harga RM8 seunit, 1 unit shell clip pada harga RM10 unit, dan 100 unit bawah clip pada harga RM10 seunit. Pada 6 Januari, semua barang yang dipesan daripada syarikat Rally Naskah diterima bersama brand. Pada 7 Januari pula, kami memulangkan barang pesanan yang rosak kepada syarikat Rally Naskah, iaitu 10 unit bawah clip dengan harga RM10 seunit. Pada 8 Januari, kami ada membeli perabot daripada IKEA sebanyak RM3,000 secara tunai. Pada 9 Januari, syarikat Rally Naskah mengembalikan semula barang pesanan yang rosak, iaitu 10 unit bawah clip RM10 seunit. Pada 10 Januari pula, kami membayar harga barang yang dipesan sebanyak RM2,800 daripada syarikat Rally Naskah. Pada 12 Januari, kami ada menjual barang niaga kepada syarikat Wanita Hijab dengan terma kredit 14 hari, iaitu 50 unit prepaid shell pada harga RM12 seunit, 50 unit shell clip pada harga RM11 seunit. Pada 14 Januari pula, kami ada membuat pesanan belum daripada syarikat Naskah dengan terma kredit 14 hari, iaitu 250 unit bawal pada harga RM5 seunit, 200 unit bawal chiffon pada harga RM8 seunit, 100 unit satin pada 16 Januari. Semua barang yang dipesan daripada syarikat Naskah diterima bersama brand. Pada 17 Januari, kami ada membayar harga yang dipesan sebanyak RM3,850 daripada syarikat Naskah. Pada 18 Januari, kami menjual item kepada syarikat Jiha.my dengan terma kredit 14 hari, iaitu 60 unit shell satin pada harga RM15 seunit, 50 unit bawah chiffon pada harga RM10 seunit. Pada 20 Januari pula, kami menerima bayaran daripada syarikat Jiha.my sebanyak RM1,400. Pada 21 Januari, kami menjual item yang dibekalkan oleh syarikat Tudung Zon pada terma kredit 30 hari, iaitu 150 unit bawah cotton pada RM6 seunit, 150 unit bawah chiffon pada RM10 seunit. Pada 22 Januari, kami menerima bayaran daripada syarikat Wanita Hijab sebanyak RM1,150. Pada 27 Januari, kami memulangkan barang pesanan belian yang rosak kepada syarikat Tudung Zon, iaitu 5 unit bawah chiffon pada harga RM10 seunit. Pada 25 Januari pula, kami menerima bayaran daripada syarikat Tudung Zon sebanyak RM2,350 dan baki berhutang sebanyak RM50. 27 Januari juga kami membayar utiliti bernilai RM450 dan juga kami membayar gaji kepada 2 orang pekerja sebanyak RM2,500 bagi bulan Januari, iaitu pekerja penghantar barang RM1,250 dan pengurus belian RM1,250. Pada 31 Januari stok akhir, iaitu pulangan jualan bawal cotton sebanyak 10 unit dipulangkan kepada syarikat Rina Christina dan pulangan belian bawal chiffon sebanyak 5 unit dipulangkan kepada syarikat Wanita Hijab. Stok fizikal pula, jumlah stok bawal cotton sebenar dalam gudang yang telah direkod sebanyak 100 unit, tetapi stok sekarang di gudang dikira sebanyak 95 unit bawal cotton. 5 unit bawal cotton telah hilang ataupun dicuri. Seterusnya ialah transaksi syarikat Rina Christina bagi bulan Februari 2020. Pada 1 hari bulan Februari, syarikat membayar sewa dengan cek sebanyak RM1,000 untuk bulan Februari 2020. Seterusnya, pada hari yang sama, RM525 dimasukkan sebagai wang tunai runcit. Seterusnya, pada 2 hari bulan Februari, syarikat Tudung Zon menyelesaikan hutang sebanyak RM50 dengan cek. Pada 3 hari bulan Februari,
syarikat membuat pesanan belian kepada syarikat Fashion Valley dengan terma kredit 30 hari. Barang yang dipesan ialah 100 unit pleated shawl pada harga RM10 seunit, 100 unit shawl satin pada harga RM25 seunit dan akhir sekali ialah 100 unit shawl crepe pada harga RM12 seunit. Seterusnya pada 5 hari bulan Februari, syarikat membuat pesanan belian kepada syarikat wanita dengan terma 30 hari iaitu 100 unit bawal chiffon pada harga RM10 seunit. Seterusnya ialah 50 unit bawal cotton pada harga RM15 seunit dan akhir sekali ialah 50 unit bawal crepe pada harga RM10 seunit. Pada 7 hari bulan Februari, semua barang pesanan belian dari syarikat Fashion Valley dan syarikat wanita telah diterima bersama bil. Seterusnya pada 8 hari bulan Februari, syarikat memulangkan barang pesanan belian yang rosak kepada syarikat Fashion Valley iaitu 10 unit shawl satin pada harga RM12 seunit. Pada 10 hari bulan Februari pula, syarikat membayar harga barang yang dipesan sebanyak RM4,700 kepada syarikat Fashion Valley. Pada 12 hari bulan Februari, syarikat membayar harga barang yang dipesan sebanyak RM2,250 kepada syarikat wanita. Pada 14 Februari, syarikat telah menjual item pada syarikat HN Villa pada terma kredit 14 hari, iaitu 30 unit pleated shawl pada harga RM15 seunit, 50 unit bawal cotton pada harga RM8 seunit, 50 unit bawal chiffon pada RM10 seunit. Seterusnya pada 16 Februari, syarikat HN Villa memulangkan barang rosak iaitu 10 unit bawal cotton pada harga RM5 seunit. Pada 18 Februari, syarikat menerima bayaran daripada syarikat HN Villa sebanyak RM1,300 dengan cek dan baki berhutang sebanyak RM50. Pada 19 Februari, syarikat menjual item kepada syarikat Swan Heritage dengan terma kredit 30 hari iaitu 30 unit bawal crepe pada harga RM4 seunit, 50 unit shawl crepe pada harga RM8 seunit. Pada 20 Februari, syarikat menjual item kepada syarikat By Mirasha pada terma kredit 14 hari iaitu 60 unit shawl satin pada harga 30 seunit, 50 unit pleated shawl pada harga RM15 seunit. Seterusnya 21 Februari, syarikat menerima bayaran daripada syarikat Swan Heritage sebanyak RM520 dengan cek. Pada 24 Februari, syarikat menerima bayaran daripada syarikat By Mirasha sebanyak RM2,550 dengan cek. 25 Februari, syarikat membayar utility bernilai RM450 dengan cek dan pembayaran gaji kepada 2 orang pekerja sebanyak RM2,500 pada bulan Januari 2020 iaitu pekerja penghantar barang RM1,250 dan pengurus belian RM1,250. Seterusnya 28 Februari, stok akhir. Ini adalah stok akhir bagi item pleated shawl, shawl satin, shawl crepe, bawal chiffon, bawal crepe dan bawal cotton. Seterusnya, pulangan jualan. Bawal cotton sebanyak 10 unit dipulangkan kepada syarikat Rina Kistina. Kedua, pulangan belian. Shawl satin sebanyak 10 unit dipulangkan kepada syarikat wanita. Ketiga, stok fizikal. Jumlah stok shawl crepe sebenarnya dalam gudang telah direkod sebanyak 50 unit tetapi stok sekarang di gudang dikira sebanyak 45 unit. 5 unit shawl crepe telah hilang ataupun dicuri. Untuk direkod berdasarkan penyusutan Januari 2020, dasar susut nilai daripada seperti berikut, iaitu van penghantaran 3 tahun garis lurus dan perabot dan rak 3 tahun kaedah garis lurus.